Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hari Satu Hadis Anjuran Panitia Pendidikan Islam. Tajuk kita pada kali ini ialah puasa itu adalah perisai. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla was-siyamu junnah muttafaqun alaih. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa itu adalah perisai. Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, mari kita melihat penjelasan yang disebutkan oleh Ibnu Adlan rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan hadis ini yang ditulis oleh beliau dalam kitab Badalul Falihin. Ketika mana beliau nak mensyarahkan hadis ini, beliau telah menyatakan kepada kita bagaimana perkataan yang dieja dengan jim, nun dan tak marbutah dibaca. Di mana beliau menyatakan bi dhammil jim, itulah kalimah tersebut hendaklah dibaca dengan jim itu diletak baris hadapan, maka dibaca dengan junnah. Dibaca dengan junnah. Kerana apa? Ibnu Adlan rahimahullah ta'ala menyatakan kepada kita bagaimana perkataan ini dibaca. Dalam bahasa Arab, di sana ada perkataan yang ejaannya sama tetapi memiliki baris yang berbeza. Rupanya sama tetapi baris yang berbeza. Dan perbezaan baris itu ada kala memberi makna yang berlainan dan ada kalanya memberi makna yang sama. Maka dalam hadis ini, kalimah yang dieja dengan jim, nun dan ta marbutah ni, di sana ada 3 baris yang boleh disebut pada huruf yang pertama, itulah pada huruf jim. Dan ketiga baris tersebut memiliki makna yang berbeza, memberi makna yang berbeza. Maka sebagaimana yang kita baca dalam hadis ini, kalimah ini jimnya dibaca dengan baris hadapan, yang mana ia memberi erti tursun, itulah perisai. Bila dibaca dengan junnah, ianya membawa erti, membawa maksud perisai. Perisai yang kita boleh bayangkan kalau kita lihat dalam cerita-cerita peperangan lama, iaitulah askar-askar, pahlawan-pahlawan, tentera-tentera mengenakan perisai di tangannya. Pada zaman sekarang kalau kita ingat, kalau budak-budak lah Captain Planet, dia ada perisai di tangannya itu. Itu dipanggil junnah atau disebut sebagai tursun. Jadi itu makna perkataan junnah sekiranya jim itu dibaca dengan baris di hadapan. Dan di sana sahabat-sahabat ada jim yang dibaca dengan baris atas. Ejaannya sama dengan junnah, cuma bezanya jim itu dibaca dengan baris atas. Yang mana jika jim itu dibaca dengan baris atas, maka kita sebut jannah. Disebut dengan jannah. Anak salah seorang daripada cikgu kita, Cikgu Nur Hayati, nama anaknya Nurul Jannah, cahaya jannah. Apa itu jannah? Syurga. Jadi jika perkataan yang dieja dengan jim nun ta marbutah ini, jimnya dibaca dengan baris atas, maka ia memberi maksud apa dia? Antaranya darun na'im, itulah tempat yang dipenuhi dengan nikmat, itulah syurga. Dan ada kalanya juga jannah ini maksud kebun, dengan maksud kebun yang ditumbuhi dengan pokok kurma dan sebagainya. Itu disebut dengan jannah. Dan di sana ada kalimah yang ejaknya sama, tidak dibaca dengan junnah, tidak dibaca dengan jannah, tetapi dibaca dengan jim berbaris di bawah, bikasril jim, itulah dibaca dengan jinnah. Yang mana jika dibaca dengan jinnah ini, maka ia memberi maksud yang berbeza dengan dua bacaan tadi.
Yang mana jika dibaca dengan jinnah, maknanya pertama kata ulama dengan maksud al-junun, dengan maksud gila. Jinnah dengan maksud gila. Sebagaimana dalam ayat yang Allah Ta'ala firmankan, ambihi jinnah, atau adakah padanya, pada Nabi Muhammad SAW itu jinnah, yakni gila. Ni di antara tuduhan golongan musyrikin kepada Nabi SAW, supaya masyarakat Quraisy menjauhi dakwah Nabi SAW. Jadi Nabi sebut Al-Quran, Nabi sampaikan wahyu, mereka kata Nabi mereka ataupun ini adalah ucapan orang gila. Bila orang dengar ni ucapan orang gila, orang nak dengar ke tak? Orang nak ikut tak? Bila tertanam dalam minda seseorang ni orang gila, sudah tentulah secara normalnya manusia ni bila dengar orang gila dia akan jauhi daripada mendekati orang gila tersebut. Ini tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi SAW. Baik, jadi ada perkataan yang jimnya yang dibaca dari bawah dengan maksud gila. Dan ada juga perkataan yang sama, jimnya dibaca dengan dari bawah, tapi bukan dengan maksud gila, tapi dengan maksud jin. Ni biasa kita baca dalam surah An-Nas antaranya. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Dan ada juga jinnah dikehendaki padanya malaikat, sebagaimana disebut oleh ulama tafsir lah, yang menghuraikan ayat-ayat Al-Quran Karim. Ada tempat-tempat disebutkan jinnah tetapi dikehendaki dengan malaikat Allah. Baik, tapi ringkasnya asasnya itu di antara makna, itu di antara kata makna yang berbeza yang ada pada perkataan yang dieja dengan huruf yang sama tetapi jimnya baris yang berbeza. Baik, jadi kita ulang sekali lagi. Kalau dibaca dengan junnah maksudnya perisai, kalau dibaca dengan jannah maksudnya taman ataupun syurga, kalau dibaca dengan jinnah maksudnya jin ataupun gila. Baik, jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebut apa dia? Jadi Nabi sebut junnah, dan penulis ataupun yang mensyarahkan hadis ini disebut cara baca itu kerana dahulunya perlu kita faham ayat Al-Quran ditulis dalam keadaan tidak berbaris. Demikianlah juga dengan hadis ditulis tanpa baris. Jadi untuk mengelak kesilapan, mana-mana perkataan yang berkemungkinan orang baca jannah ataupun jinnah ataupun junnah sebagai contohnya dalam hadis ni, maka ulama-ulama yang mensyarahkan hadis akan menerangkan bagaimana bacaan yang sebetulnya supaya tidak berlaku kesilapan. Dan kita perlu ingat ketika mana kita membaca hadis Nabi SAW dan ketika mana kita menyebarkan hadis Rasulullah SAW, perlu kita membacanya, kita menyebutnya sebagaimana yang diriwayatkan. Jangan dengan sengaja melakukan kesilapan pada sebutan baris hadis Nabi SAW. Kerana menurut apa yang disebutkan ulama, sengaja menyebut hadis-hadis bukan sebagaimana yang dikehendaki yang disebut oleh Nabi SAW pun dibimbangi termasuk dalam amaran Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang telah mendustai atas aku dengan secara sengaja, maka hendaklah dibersedia tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu dalam kita nak berkongsi hadis Nabi SAW, dalam kita nak menyampaikan hadis Nabi SAW, hendaklah kita pastikan terlebih dahulu bacaan, barisnya, maknanya dan seumpamanya sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, terutama pada baris-barisnya. Baik, jadi kalimah jinnah ataupun kalimah yang dieja dengan huruf jin, nun dan tak marbutah di sini dibaca dengan junnah. Jadi apa maksud junnah? Sebagaimana yang dinatakan tadi, kata Ibn Ala rahimahullah, ai tursun, itulah perisai. Jadi Nabi SAW menyatakan bahawa puasa itu adalah perisai. Perisai ni apa maksud? Apa yang dikehendaki? Dengan Nabi menyatakan bahawa
puasa itu adalah perisai. Jadi Ibnu Ala rahimahullah ta'ala menyatakan, bila puasa ini dikatakan sebagai perisai, ai fayakunu mani'am minan nar, maka jadilah dia sebagai penghalang daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya puasa yang kita buat ini nanti di hari akhirat dia akan menjadi penghalang, akan menjadi penghalang kita daripada neraka Allah. Itu yang dikehendaki sebagai junnah. Dan kita dah lihat sebelum pada ni satu hadis yang Nabi menyatakan, man sesiapa yang berpuasa, ma min abdin yasumu sauman yasumu yauman fi sabilillah, tidak ada mana-mana hamba yang berpuasa satu hari pada jalan Allah Taala, illa ba'adallah bidzalikal yaum wajhahu minan nar 70 kharifa. Mereka Allah Taala akan jauhkan dia dengan dengan sebab puasanya yang sehari itu, akan wajahnya daripada neraka Allah 70 tahun. Maksudnya syurga ni akan menjadi perisai, iaitulah dengan arti kata penghalang daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu yang disebutkan di sini. Dan ada ulama menyatakan bahawa maksud yang dikehendaki dengan perisai di sini ialah mani'am minal ma'asi, iaitulah sebagai penghalang daripada melakukan maksiat, kama yamna'u tursu min isabati as-sahmi, sebagaimana perisai itu menghalang daripada ditimpa oleh anak panah. Kemudian kenapa dikatakan bahawa puasa itu boleh menjadi penghalang daripada melakukan maksiat? Sebab apa? Kerana dengan puasa dia boleh melemahkan syahwat, boleh memecahkan syahwat, dan juga boleh melemahkan kekuatan diri. Jadi tengah lapar, tengah dakwah, tengah tak larat, adakah ianya mendorong untuk kita melakukan maksiat kepada Allah SWT? Sudah tentu tidak, sebab tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan. Itu yang disebutkan di sini oleh Ibnu Alam rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi itu dia kelebihan puasa, yang mana kita boleh lihat, mudah-mudahan dia menjadi penghalang kita daripada neraka Allah Ta'ala, dan ianya juga menjadi satu cara untuk kita menundukkan nafsu kita. Dan di sana ada satu hadis yang kita boleh kaitkan dengan makna yang kedua ni, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyuhas syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa-siapa di kalangan kamu yang ada al-ba'ah, yakni ada kekuatan untuk menanggung, untuk menyediakan segala nafkah sebagai ketua keluarga, sebagai suami, dan mampu untuk melakukan persetubuhan, maka hendaklah diberkahwin. Falyatazawwaj. Itu saranan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi siapa yang tidak mampu, maka fa'alaihi bisyam, maka hendaklah dia berpuasa. Sebab apa? Kerana puasa tu fa'innahu lahu wija', kerana sesungguhnya puasa bagi dia itu menjadi wija', yakni menjadi penghalang dia daripada melakukan maksiat. Jadi hadis yang sana tu, yang satu lagi tu, boleh mengukuhkan pandangan, menguatkan pandangan yang menyatakan bahawa maksud junnah ini ialah penghalang daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Ala rahimahullah ta'ala juga menukilkan apa yang disebut oleh Ibnu Al-Arabi tentang pandangan Ibnu Al-Arabi berkenaan dengan as-siyamu junnah ini. Di mana Ibnu Al-Arabi berkata, innama kana junnatan minan nar, hanya senya puasa itu menjadi penghalang, benteng daripada neraka. Sebab apa? Li'annahu imsakun 'anil syahawat. Kerana puasa itu merupakan penghalang, penahan daripada asyahawat, daripada mengikut hawa nafsu. Jadi dia menghalang. Kalau sebagai contoh orang yang merokok, sebelum bulan puasa barangkali dia tak mampu nak berhenti daripada merokok, tapi dengan puasa ni dia boleh mengurangi merokok. Dan kalau ikutnya, waktu yang sesuai untuk kita latih berhenti merokok kalau orang merokok ialah bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan. Sebab
keimanan dia tentang puasa ni akan dihisab oleh Allah, menjadikan dia tak berani nak berbuka puasa dengan merokok, menyebabkan dia ketepikan dorongan hawa nafsunya. Maka dengan sebab demikian dia berjaya melakukan apa yang dihajati, itulah berhenti merokok. Itu mudah-mudahan. Baik. Jadi puasa ni menjadi penghalang daripada neraka Allah kerana dia menghalang daripada syahwat. Menghalang daripada syahwat, menuruti kehendak nafsu. Wan nar, dan neraka itu mahfufatun biha, dan neraka itu dilikari, dibentangkan dengan apa dia? Dibentangkan dengan syahwat. Jadi oleh kerana puasa ni melemahkan syahwat kita, menahan daripada menuruti syahwat, maka automatiknya kita tidak melakukan perkara yang boleh membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Ibnu Al-Arabi. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, ini dia di antara kelebihan puasa. Ianya menjadi perisai. Cuma puasa yang macam mana yang menjadi perisai? Kita lihat dalam hadis ini Nabi sebut as-siyam. Nabi sebut perkataan siyam itu yang ada alif lam, yang mana ia bermaksud al-kamal. Itulah puasa yang sempurna. Puasa yang sempurna zahir dan batinnya. Kita jaga segala daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa, seperti merokok, seperti makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, muntah dengan sengaja, minum kata apa lagi, mengeluarkan air mani dengan sengaja dan seumpama itu. Kemudian kita jaga mata kita, telinga kita, hati kita daripada perkara yang ditegah oleh Allah SWT. InsyaAllah puasa kita akan jadi puasa yang sempurna, puasa yang kamal. Itulah puasa yang al-kamil, as-siyamul kamil, puasa yang sempurna. Maka insya-Allah ia akan menjadi penghadang kepada kita, benteng kepada kita, penghalang kepada kita daripada dihinggapi oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Untuk kali ini apa yang baik dan daripada Allah yang memohon kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home dan patuhi SOP PKPB. Wallahu a'lam.